Selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Adi Anwar dan Dr. Syafizal. So hari ini kami akan mempersembahkan idea kita iaitu ketupat terbesar di Malaysia iaitu replika persenian. So ini merupakan kumpulan kami iaitu Iskandar, Nur Nadia, Nur Syahira, Muhammad Isa Akmal, saya Jivendra Kumar dan Lutfi. So ini merupakan ahli kumpulan kita bagi mempersembahkan idea ini. Okey, pengenalan syarikat. Nama syarikat kami adalah Global Food Enterprise yang bertapak di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Syarikat kami berlokasi di Jalan Rahman KL. Syarikat kami terlibat secara khusus dalam industri makanan dan juga dikenal di seluruh kawasan Kuala Lumpur. Syarikat kami diwujudkan serta diwartakan pada 7 April 2012. Global Food Enterprise atau lebih sinonim dengan GFE menawarkan pelbagai produk makanan segera atau sejuk food tradisional. Kami memilih lokasi ini kerana kami mendapati bahawa Bandar Kuala Lumpur mempunyai lebih banyak fasiliti yang telah disediakan dan ini merupakan strategi kami untuk menjalankan aktiviti kami. Misi syarikat kami adalah bagi menjadi sebuah organisasi dan syarikat yang tergolong dinamik serta berdaya saing. Misi dan objektif syarikat kami adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, pantas dan fleksibel bagi mencapai tahap kepuasan pengguna 100%. Justifikasi kami, Global Food Enterprise bertujuan untuk melancarkan satu program atau acara yang dinamakan ketupat terbesar di Malaysia berlokasi di Pavilion KL. Acara ini akan berlangsung pada 29 April 2023 pada hari Sabtu selepas hari perayaan Hari Raya Aidilfitri. Acara ketupat terbesar di Malaysia ini memecahkan rekod ketupat terbesar Bandung pada tahun 2006. Kami membuat keputusan untuk membuat replika ketupat sebesar 60 kaki persegi dan 52 kaki persegi lebar. 500 mini ketupat juga akan diikat untuk menjadi ketupat raksasa bagi memeriahkan acara ini. So perancangan merupakan elemen utama dalam menguruskan sesuatu aktiviti. So syarikat kami iaitu Global Food Enterprise telah menganjurkan pelbagai aktiviti ke masyarakat maupun pelbagai aktiviti sebelum ini. So Global Food Enterprise telah mengimplementasikan idea ketupat raksasa di negara Malaysia iaitu di Kuala Lumpur. Matlamat kita juga meraihkan sambutan hari raya dengan melancarkan ketupat raksasa di Pavilion Kuala Lumpur iaitu merupakan mall terbesar di KL. Secara tak langsung rekod ini membuktikan syarikat kita mempunyai daya potensi yang besar dan dapat menarik banyak pelabur untuk menarik perhatian bagi syarikat kita. So sebagai bukti, terdapat 500 mini ketupat telah diikat dengan ribbon bagi menjadikan sebagai ketupat raksasa di Pavilion Mall. Sebanyak 1,500 orang peserta boleh mengambil alih bagi mendirikan replika ketupat raksasa ini. Ketupat tersebut adalah jenis Polisrena dari segi luaran yang kelihatan cantik dan menarik bagi semua partisipan atau kelihatan bagi semua orang yang terlibat. So dari segi perancangan akan mengutamakan lokasi dan jangka masa. Ketupat raksasa ini memerlukan lokasi yang berkeluasan besar dan syarikat kami memilih pavilion sebagai tempat untuk mendirikan ketupat kerana pavilion mempunyai infrastruktur yang cekal bagi para pengunjung yang menghadiri acara ini. So pembinaan replika ketupat ini di tingkat pertama kerana boleh menarik perhatian semua pengunjung di pavilion kerana tempat itu mempunyai dengan perluasan yang banyak. So masa permulaan replika akan berlaku pada 29 bulan April pada 2023. So masa pengakhiran replika ketupat raksasa juga pada hari yang sama. So permulaan daripada pagi pukul 10 sehingga malam pukul 10. So partisipan iaitu peserta dan sponsorship penajaan. So terdapat 1,500 peserta bagi menyertai aktiviti kita bagi untuk mendirikan dan menjayakan aktiviti kita iaitu melaksanakan ketupat raksasa.
So perancangan yang kita terima adalah penggunaan wang tunai untuk tapas sewa, yaitu yang kita membayarkan penggunaan tapas sewa di Mall Pavilion sebagai perancangan kita. So perancangan merupakan tonggang bagi untuk menjayakan acara kita, kerana pavilion adalah tempat yang paling sesuai untuk kita mendirikan replika tersebut. So penggunaan wang sepanjang melaksanakan acara ini. So tempat sewa dibayar separuh kerana mendapat penajangan, iaitu 10,000 kos ketupat polis Reina, 2,500 iaitu 500 mili ketupat, ribbon iaitu menggunakan ribbon hijau dan kuning yang bertahan lama iaitu sebanyak 2,000, aktiviti promosi iaitu sebanyak 3,000, gaji untuk orang pengawalan aktiviti kami di mall bagi memberi kawalan sepanjang aktiviti ini. So itu sebanyak 2,000, kos elektrik, kos penggunaan bahan di mall dan kos-kos lain. So sebanyak 5,500. So ini kos ni akan berubah semasa melakukan aktiviti kita. So kos ni tidak beranggapan yang tetap kerana mungkin berubah mengikut situasi. So garis dan jangka masa. So kita mengimplementasikan idea ini sepanjang 2 bulan sebelum melakukan aktiviti ini, dan 2 minggu untuk melakukan perancangan yang selebihnya dengan teliti, dan bagi syarikat kami boleh mengimplementasikan idea yang dengan jelas bagi pekerja-pekerja kita dan staf kita untuk melaksanakan dengan cekap. Okey, pengurusan. Bajet Global Food Enterprise mengadakan sebuah acara tahunan, iaitu mengimplementasikan sebuah idea ketupat raksasa di Malaysia pada Hari Raya Aidilfitri. Bagi menjalankan acara ini, bajet yang telah diperuntukkan ialah RM25,000. Tugasan. Pembinaan replika ketupat ini berada di tingkat pertama dalam pusat beli belah. Tugasnya ialah mengawasi keselamatan pengunjung semasa acara dilakukan. Walk first. Pengurus majlis, penganjur acara, pembantu acara dan pengawal keselamatan. Kepakaran dalam acara kami iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran analitika, penyidikan, kemahiran kepimpinan dan pengurusan, dan percakapan awam. Latihan. Membincangkan cara menguruskan bermula daripada penyediaan, pelaksanaan dan penilaian. Sumber. Pengurangan wang tunai bagi sewaan tapak di tingkat 1 pavilion. Kementerian Seni dan Budaya juga memberi sokongan moral serta galakan tentang unsur kesenian melalui pembinaan. Penajaan dari pemegang saham secara wang tunai. Okey, seterusnya ialah leading ataupun pengetuaan. Ini merupakan carta organisasi dalam syarikat kami. Yang pertama iaitu event manager ataupun pengurus majlis. Okey, peranan event manager ni terbahagi kepada 3, iaitu sebelum acara, semasa dan selepas. Sebelum acara, event manager akan membuat rancangan draft bagi keperluan acara, mencari lokasi yang sesuai untuk acara tersebut serta mengikut hari yang ditetapkan, menyarankan kumpulan untuk mengajukan acara, mendapatkan sebanyak mungkin quotation untuk keperluan acara dan membuat rancangan logistik, konten dan kewangan acara. Masa acara, event manager ni memberi taklimat kepada semua pekerja acara yang terlibat, memastikan semua pekerja terlibat berada di tempat masing-masing mengikut waktu yang ditetapkan, memastikan setiap keperluan acara lengkap, menjadikan majlis koordinator pada hari kejadian, memantau semua pekerja dan memastikan acara berjalan lancar. Dan selepas majlis, event manager peranan untuk menyediakan laporan acara dan laporan kewangan event,
dan memastikan dokumen kewangan lengkap dan difailkan dengan baik. Seterusnya, event organizer. Event organizer akan berperanan untuk mencari target pengunjung, perencanaan anggaran serta konsep, membuat perencanaan anggaran sesuai dengan bajet yang disediakan serta pertahankan, mencari lokasi untuk keperluan acara sesuai serta mengawasi keseluruhan acara, membuat panduan acara, template serta aktiviti pemasaran yang online dan mengatur para tamu undangan. Seterusnya, kita pergi kepada manager, official dan assistant event organizer. Okey, tugas dan peranan individu ini pula untuk merancang dan membuat persiapan mengikut keperluan pada peringkat awal sebelum acara, membantu pasukan acara dengan jumlah acara yang tinggi dari mesyuarat kecil hingga mesyuarat pengadilan, mengiringi pengurus acara ke acara dalaman dan luaran dan mempromosikan acara merentas semua platform media sosial serta menyokong pengurus acara dengan sokongan logistik dan takdiran. Individu seterusnya ialah field official. Field official ni berfungsi untuk menangani persiapan aktiviti, promosi dan keamanan, alat perlengkapan, kewangan, sekretariat dan sebagainya. Seterusnya show director. Show director adalah yang bertanggungjawab semasa acara, baik dari segi artistik maupun keselesaan audiens, memiliki seni imajinasi yang tinggi. Penyedia akan mengatur pertunjukan menjadi teratur dan berkesan. Seterusnya ialah security. Security ataupun petugas keamanan adalah individu yang akan melakukan koordinasi dengan show director dan petugas keselamatan dan akan menangani masalah-masalah seperti menghalau pedagang kaki lima daripada memasuki ke acara. Seterusnya kita pergi kepada objektif. Objektif syarikat kami adalah meningkatkan kefahaman antara anggota malaysia, memartabatkan Hari Raya Aidilfitri dengan menganjurkan aktiviti ini serta menggalakkan ramai pengunjung yang hadir bagi menjayakan aktiviti yang dianjurkan dan mempromosikan syarikat kami dengan pekerja-pekerja, staf atasan dan bawahan serta bahagian pengurusan bagi melaksanakan rekod pembaharuan ini. KPI kami iaitu matlamat kami adalah memeriahkan sambutan Hari Raya dengan melancarkan ketupat raksasa di pusat beli-belah terbesar Kuala Lumpur. Manakala ketupat ini akan direkodkan pada pusat beli-belah Pavilion Kuala Lumpur bagi menarik banyak pengunjung sehingga perayaan Hari Raya sekaligus memecahkan rekod Book of Records. Peristiwa penting. Ini merupakan peristiwa penting yang terdapat dalam acara kami iaitu perancangan kami tentang garis masa untuk memproseskan rekod ini selama 2 bulan dan 2 minggu untuk lakarkan rancangan ketupat raksasa, mencari lokasi dan melakarkan ketupat raksasa, membincangkan urusan kos dan pengaturan strategi, meletakkan bahawa tinggi dan lebar ketupat raksasa, mendapat ketupat polis pena dan reben yang kualiti dan meletakkan bahawa tingkat 1 di Pavilion Mall. Tempoh masa yang diperuntukkan bagi menjayakan acara ini adalah 2 bulan sebelum acara diadakan. Dan kami telah menyusun strategi dan idea bagi memberikan acara yang berkesan. Acara ini juga diadakan semasa perayaan Aidilfitri bagi menarik dan lebih memeriahkan majlis. Kita bagi kepada arahan bekerja diberikan kepada ahli iaitu ketua kumpulan. Pelaksanaan aktiviti akan memberi penerangan tentang idea ini dengan jelas dan terancang. Ketua juga akan melaksanakan beberapa mesyuarat untuk memastikan etika perjalanan majlis dianjurkan berlaku dengan baik. Dan selepas majlis ini, pertemuan sekali lagi akan diadakan bagi mengenal pasti kelemahan atau masalah yang dihadapi.
Ini adalah bagaimana memotivasikan ahli dan menggalakkan ahli untuk mendapatkan inisiatif. Yang pertama, berorientasikan arahan. Yang kedua, berorientasikan sokongan. Dan yang ketiga, berorientasikan penyertaan. Bagi arahan, ketua kumpulan akan memberikan arahan mengenai sesuatu tugas dengan menyatakan mengenai apakah harapan berkaitan tugas tersebut, memberikan penerangan bagaimana tugas itu boleh disempurnakan dan juga menetapkan waktu untuk diperuntukkan untuk menyelesaikan, dan arahan yang baik disampaikan kepada pekerja adalah secara spesifik. Bagi sokongan pula, tingkah laku ini bertujuan untuk mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan kepada pekerja, dan seseorang ketua harus melayan pekerja tanpa berdasarkan mobiliti sosial dan turut menghormati status kedudukan mereka. Bagi penyertaan pula, merujuk kepada pemimpin yang mengalu-alukan penyertaan pekerja untuk berkongsi menetapkan sesuatu keputusan, dan sebagai ketua harus membuka ruang untuk uringan kepada pekerja. Seterusnya, controlling. Langkah-langkah pengawalan semasa acara. Yang pertama sekali, mengawal segala pengeluaran bajet yang digunakan. Seterusnya, pengurus pengawalan juga bertanggungjawab untuk menyediakan mereka segala fasiliti yang diperlukan. Seterusnya, pengurus pengawalan juga mengurus peserta sepanjang acara itu berlangsung dengan memberi inspirasi dan motivasi kepada peserta. Implementation strategi atau pelaksanaan strategi. Nama program adalah ketupat terbesar di Malaysia. Lokasi dan masa berlaku dan berlangsung seperti yang dirancang. Kehadiran yang berhormat Fahmi Fadzil, Timbalan Menteri Pertanian Malaysia, para pelabur, VIP dan orang awam. Rekod kejadian dari masa ke masa. Program pemasangan berlangsung seawal 8.30 di mana pihak penganjur membuat pemeriksaan dan persediaan sebelum mulakan acara membina ketupat gerasi. Pada waktu itu juga wakil stesen televisyen sedang membuat persediaan sebelum memulakan siaran langsung. 1 jam berikutnya, orang awam sudah mula berkumpul di lokasi program. Pihak penganjur dan sekuriti juga membuat pemeriksaan terakhir sebelum memulakan program. Pukul 10, para peserta dan penonton sudah mula membanjiri lokasi program untuk menyaksikan acara tersebut. Program dimulakan dengan kata aluan dan penghargaan daripada penganjur. Program ini disertai oleh 1,500 peserta dan ditonton oleh orang awam di sekitar lokasi pavilion. Pada jam 11 pagi, ketibaan para VIP dan pelabur yang ingin melabur pada syarikat kami. 1 jam berikutnya, ketibaan Menteri Pertanian Malaysia yang berhormat Fahmi Fadzil, pembukaan program dan nyanyian lagu kebangsaan negara. Pada jam 1 tengah hari, peserta mula menjalankan proses penghasilan ketupat agregasi dan para wartawan mula membuat sesi soal jawab bersama peserta. Program berhenti seketika pada waktu Zuhur bagi memberi laluan kepada Muslim